tak boleh pendek-pendek. Sebab apa? Bila pendek-pendek ni kan, korang kalau dah dapat apa yang korang nak, korang pergi. So saya bagi dulu mukadimah. Sebab apa? Saya tahu awak nak belajar 5 perkara yang manusia nak itu. Tapi sebelum itu saya nak pastikan mindset ni betulkan balik. Kan, mindset kita kena betul. So bila mindset tu betul, barulah you layak ataupun nak menerima ilmu baru. Sebab apa? Bila ilmu baru ni, kadang-kadang bila kita dapat tapi kita tak faham kenapa. Kan, kita tak faham kenapa kita nak kena belajar benda tu. You belajar, masuk kanan, keluar kiri. Penat lah. Okay. Alright, so kalau semua dah ready, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Untuk lebih memberkati sesi kita pada pagi ini, apa kata kalau kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya, suka saya ingatkan, suka saya pesan pada semua orang yang ada hari ini untuk kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih kerana dengan hadrat Allah yang bagi pada kita hari ini, limpah dan kurnia rahmat dan rezeki Allah bagi pada kita pagi ini, Allah masih menjaga kebersamaan kita. Allahumma ya jami', Allah yang maha mengumpulkan. Hari ini kita ada 194 orang yang memang setia untuk belajar hari-hari, satu hari satu benda baru. Satu hari satu benda baru, insya-Allah. Allahumma ya bari, Allah yang maha menguruskan. Kita minta Allah supaya Allah mudahkan urusan kita pada pagi ini, dan Allah pemudahkan kita punya jari-jari kita ni untuk share lebih ramai lagi kawan-kawan yang akan masuk. Allah mudahkan urusan orang-orang yang baru masuk untuk follow dan join sampai ke habis. Dan insya-Allah macam biasalah mungkin kita akan tengok flow hari ni macam mana. Adakah saya nak bagi free gift lagi ataupun any hadiah. Tapi saya rasa macam saya nak bagi makanan, saya nak bagi kudapan sebab apa? Saya yakin dan percaya siapa tak suka coklat, betul tak? Siapa kat sini suka coklat? Saya suka coklat. Alhamdulillah lah 2-3 bulan ini kalau saya dapat parcel banyak gila coklat yang saya dapat. Dan saya rasa sangat-sangat terharu sebenarnya. So far saya buat sharing kat Facebook ke, saya buat sharing kat IG ke, saya buat sharing kat mana-mana ke, so far saya tak pernah dapat hadiah. Tapi kali ni dapat hadiah. Dan alhamdulillah orang-orang yang bagi hadiah tu adalah orang-orang yang baik. Sebab sekarang bila ramai cerita, Abang Nas pun ada buat sharing saya yakin dan percaya orang-orang yang baik lah yang akan bersama ni. So all the best. Semoga kita jaga silaturahim kita ni sampai ke syurga. Okay. Dan jangan ada rasa dengki lah dengan apa pun yang ada kat sini. Okay. So insyaAllah, so if you guys willing to spend masa dengan saya, at least lah lebih kurang 60 minit, let's go. Kita belajar betul-betul. Alright. So alhamdulillah, terima kasih. AB Cokoja ada banyak. Alhamdulillah, semua baik-baik. Yang hantar pun yang baik-baik, yang dapat pun yang baik-baik. So insyaAllah. Alright, jom. So tuan-tuan Puan, apabila kita dah buka kita punya whiteboard, ini tandanya apa? So ini adalah tandanya kita dah serius. Okay, dah serius. So bila kita dah serius ni, kita dah tak boleh main-main lagi dah. Kita nak masuk 5 poin keperluan manusia, dan you boleh gunakan untuk jadikan 5 poin ini, you boleh masukkan 2 ataupun 3 poin ini, masukkan dalam you punya offer, dan offer you akan menarik orang yang akan spend masa dan duit untuk beli apa yang you nak. Okay, alhamdulillah. Tengah present ni pun baik. Terima kasih Hero. Tandanya kelas dah mula. Terima kasih. Okay, so insyaAllah sambil-sambil siapa-siapa yang baru masuk tu, kalau anda dah ready, tolong share dulu kepada kawan-kawan ataupun screenshot. Yang paling bagus adalah screenshot lah. Okay, so screenshot dan share dengan kawan. InsyaAllah kita nak tengok angka 200 ni go for 300, dan selepas itu kita akan end kita punya sesi. Okay, alhamdulillah. Okay, so semalam tuan-tuan adik-adik saya sekalian, semalam kita belajar tentang bagaimana nak melariskan ataupun nak melelehkan offer. Bukan, itu hari Isnin. Okay, so hari Isnin kita belajar macam mana nak dapatkan offer yang meleleh, betul tak? Offer yang meleleh, macam coklat ampau lah itu hari yang Isnin. Hari yang kedua kita share
Lepas bagi harga, lepas bagi harga, nak buat apa? Betul tak? Lepas bagi harga, nak buat apa? So kat sini kita review sikit yang semalam. Okay, nak buat apa? Yang pertama adalah the power of suggestion. The power of suggestion. So suggestion ni sangat-sangat penting. Sebab bila kita dah bagi harga, kita kena cadang kat dia, bantu dia buat keputusan. Faham? So dia punya point dia, kalau ingat lagi semalam, first kita sebut nama Jaja kan semalam kan. Sebut nama. Yang kedua, bagi arahan dengan jelas. Okay, bagi arahan dengan jelas. Yang ketiga, bagi sebab. Kan, bagi sebab. Dan yang keempat adalah letak ataupun tambahkan emosi. Masih ingat? So siapa yang dah pakai teknik ni? Siapa dah guna teknik ni? Boleh tak share dengan saya? Macam mana result dia? Okey ke okey? Siapa dah guna teknik ni? So apabila you dah bagi harga, kan, cadangkan kat dia, suruh ambil package yang mana dan sebab apa. InsyaAllah. Okay, so guna cara yang sama juga untuk minta payment. Okay, guna cara yang sama untuk minta payment. So guna cara yang sama untuk minta payment, InsyaAllah lah. Kalau payment tu biasanya kita kata dapat PM sebelum pukul 3 ke, ataupun tolong buat payment dalam masa hari ni ke, ataupun sebelum pukul 6 ke. Betul tak? So gunalah cara yang sama ni, InsyaAllah. Kalau sebelum ini kita dapat payment dalam masa 6 jam, ataupun malam nanti baru dapat payment, selepas you perbaiki arahan tu, okay, InsyaAllah arahan tu akan buatkan customer tu buat terus payment dalam masa terdekat. Okay. Tapi saya blue tick. Kalau blue tick is okay, tak apa. Sebab kalau blue tick itu tandanya ada dua. Okay. So contoh blue tick. So blue tick tu maksudnya apa? So blue tick ni bagi saya, mungkin dia masih mereject. Rejection. Dan kenapa customer mereject kita? Sebab dua perkara. Saya suka ulang ni selalu. Yang pertama, sebab tak ada duit lagi. Dan yang kedua, sebab belum percaya. Pandai. Belum percaya. Faham tak ni? Okay. Alhamdulillah menjadi sir. List transfer tanpa nanti. Tanpa tapi dan tanpa nanti. Good. So ini tak ada duit, belum percaya. Okay, boleh bagi contoh satu ayat tak? First time masuk live sir, Atikah Syira. So kalau nak bagi ayat, ramai ke yang perlukan ayat? Sebab by the way saya dah share ni semalam. Tapi kalau ramai nak ayat, macam mana nak minta payment tu, InsyaAllah lebih cepat berbanding biasa, tolong komen nak. Sebab saya dah cerita ni semalam tau. So saya takut lah kalau tiba-tiba ramai yang dah join semalam, lepas tu saya ulang balik semalam, so tak fair lah. Kan? Tapi kalau ramai yang nak, tolong komen nak. Dan siapa-siapa yang belum share lagi, tolong share. Dan saya akan bagi ayat dia. Don't worry. Nak lagi. Tapi dia bukannya ayat yang berbeza. Ayatnya tetap sama. Kan, ayatnya tetap sama. Cuma ayat tu lebih clear lah. Share ayat pelaris tu. Tak ada. Saya tak ada ayat pelaris. Kan, saya punya ayat ni dia lebih tersusun dan lebih jelas. Itu je. Okay. So first, kita sebut nama. Hari ni kita nak sebut nama siapa? Kita nak sebut nama, hari ni kita nama saya lah. Kan, sebab kita hari ni kita nak bagi part lain pula yang bagi hadiah. Okay. So kita akan sebut nama dia. Awak bolehkan, okay, awak bolehkan tolong saya untuk transfer sekarang. Okay, awak bolehkan tolong saya untuk transfer sekarang
Sebab saya nak lock special offer awak hari ni. Saya tunggu ya. Jangan lupa emoji. Okay. So ni awak, letak kali dua awak. Okay, boleh kan? Tolong saya transfer sekarang hadiah ataupun arahan yang jelas untuk saya lock. Sebab saya nak lock. Ni sebab saya tunggu ya, ini adalah emosi. Nak lock ni adalah sebab transfer sekarang ini adalah dia punya arahan. Dan awak ini adalah sebut nama. Okay. So itulah ayat dia. Hari ni sebut nama Sir. So jom hadiahkan Sir. Terima kasih. Alhamdulillah. So inilah ayat dia, okay? So faham tak ni? Jelas tak? So kalau siapa yang dah catat, tolong komen dan kalau you dapat something macam wow, lah nak cubalah, jangan lupa share, okay? Terima kasih. Alright, good, awesome. So catat dulu. Dan bagi saya ayat ini nothing tulus lah, nothing tulus. So maksudnya kalau kita dah bagi tak dapat, ya sudah. Kan, kalau tak dapat tak apa. Maksudnya yang penting kita dah minta. Kalau tak dapat dia kata nak bayar petang juga, tak apa, kita petang juga. So contohlah dia kata nak bayar petang. Kan, dia kata alamak, kan, kena tunggu husband lah. Betul tak? Ada yang kata alamak nak kena tunggu husband. So nak kena buat apa? So saya recommend, and apabila kita guna tunggu husband ni, so apa yang kita nak buat adalah kita set terus appointment. Okay, set terus appointment untuk follow up. Set terus appointment untuk follow up. Faham So bila kita dah set terus appointment untuk follow up ini, kenapa dia sangat-sangat membantu? Satu, sebab ada exact waktu. Contoh, sorry kak, saya kena tunggu petang nantilah baru saya boleh transfer. Okey, saya setuju. Adakah kita nak gaduh lagi? Adakah kita nak payment tu sekarang? Tak payah. Tak apa. Okey, saya setuju. Kan, awak nak transfer petang. Nampak tak? Kita ulang balik apa dia cakap. Itu maksudnya kita dengar. So bila kita ulang balik apa yang dia cakap, itu tandanya kita dengar. So customer sangat-sangat menghargai apabila kita buat macam ni. Okay, saya setuju. Okay, setuju. Awak nak transfer petang. Okay. Kalau macam tu, jangan tanya dia pukul berapa dia nak kita follow up. Kita cakap je, kalau macam tu 5:30 petang saya follow up balik ya. Lepas tu mainkan emosi. Semoga ada berita gembira untuk saya. Letak emoji. Tada. Faham Guna ayat jadi ke nak masuk meminang tuan yang semalam, sebab kita nak lock hadiah semalam. Guna ayat jadi ke nak masuk meminang tuan, nak masuk meminang tuan yang semalam, sebab kita nak lock hadiah semalam. Okay, so untuk Ida Mawar, saya akan perbetulkan balik ayat itu supaya tidak terlalu banyak sangat soalan. Faham saya tak nak guna terlalu banyak soalan. So kalau saya, tuan jadikan untuk Grab offer semalam. Jika semua okey, boleh tak saya bagi nombor akaun?
Settle. Nak zoom out, maksudnya zoom out ni lah kan. Ni lah dulu, ambil ini dulu. Boleh ke zoom out sikit sir? Boleh. Terima kasih, sangat bermanfaat. Awesome. By the way, saya jarang nak share benda-benda sampai sedetail ini. Tetapi kalau ada orang yang tanya, saya akan jawab lah. Tuan, skor atas. Okay. Cuba ambil ni dulu. Ambil gambar ni dulu. Catat ni dulu. Nanti saya akan naik ke atas. Okay. Nak screenshot? Sila screenshot. Sebab tu kalau boleh screenshot. Ataupun by the way korang, siapa-siapa yang tengok guna handphone, cuba korang terbalikkan. Lagi besar dan tersusun. Sebab chat tu akan dapat belah kanan. Kalau awak buat macam ni, skrin tu jadi kecil. So melintangkan. Okay. Dan siapa guna laptop, lagi besar lah. Cari kalau ada seller begini. So jadilah seller yang begini. So kita tak terlalu memaksa. Okay, kita tak terlalu memaksa. So kalau dia nak bayar petang, ya sudah, kita setuju. Tetapi jangan terus setuju. Kan, at least kita dah fight dulu. Kita dah minta dulu transfer tu sekarang. Boleh? Baru tahu. Oh, maksudnya boleh melintangkan handphone. Handphone tu boleh melintang. Jangan risau. Handphone tu boleh melintang. So kalau yang versi video yang macam ni, you boleh melintangkan. Tapi kalau yang tegak macam tu, contohlah saya guna yang versi tegak, you melintangkan. Dengan saya baring sekali. Dengan saya baring sekali. Okay, faham Okay, dah. So minta maaf lah, saya ambil masa lebih sikit. Ayat emosi buat kita terus transfer. Faham? Saya tengok pun boleh sikit. Terima kasih Dina. So dapat alright, good. So inilah yang kita belajar semalam. So saya harap korang kalau rasa kelas saya setiap hari tu ada je benda-benda baru, kan, masuklah, join lah. Kan, tak rugi pun. Paling-paling pun masuk, waktu share. So walaupun awak tak sempat nak tengok, tapi bila awak share, awak ajak tim-tim awak masuk. Kadang-kadang bukan apa, kita nak ajar. Kan, kita nak ajar, tapi kita tak reti nak ajar. Nak invite saya, ajar tim pula, mungkin agak mahal. Belagak. Tak adalah belagak, tapi kita pun ada waktu kita kan. Dan lagi satu pun bulan 7 saya dah nak penuh dah. Jadual bulan 7 saya dah nak penuh dah. Tinggal akhir-akhir minggu, 2 minggu akhir tu. Itu pun dah ada orang tanya-tanya. Tinggal saya bagi tarikh, habis. Kan? So kalau you rasa macam nak tunggu buat personal lambat, join je lah setiap hari pukul 11.30. Ingat, setiap hari 11.30. So kalau saya tak ada 11.30 itu, cari saya kat Telegram. Cari saya kat Telegram. So kalau saya tak ada kat Telegram, maksudnya maksud tu saya tak nak dicari lah. Kan, aku pun manusia juga. Tapi insyaAllah lah, sentiasa doakan saya supaya saya konsisten. Okay, konsisten. So blue tick tak sempat nak salin. Nah, ambil. Ini kan, blue tick ni kan, weekend pun ada ke? Weekend tak ada. Janganlah macam tu. Weekend pun nak, janganlah. Nanti korang bosan dengan saya. Saya tak nak. Tak nak lah weekend pun ada. Tak payah, jangan tengok saya hari-hari. Kita kena biar macam, kalau kena ada waktu-waktu kita berjauhan, baru ada rasa macam, tak sabarnya tunggu hari Senin. So offer meleleh tu summary sikit boleh? Banyak lah. Checkpoint 96. Nanti masuk dalam grup Telegram, memang saya dah upload untuk offer yang meleleh. Ada 3. Dan kita kombokan, kan, kita kurangkan risiko. Dan yang ketiga, tak silap saya, free gift. Free gift. So itu 3 benda lah yang saya boleh summarikan. Kombokan, kurangkan risiko customer, free gift. So boleh konsisten punya. Kan dah 5 tahun fight. Oh, senang kau cakap. Aku konsisten. Awak konsisten tak? Awak pun kena konsisten juga. Saya sekarang, sebab saya ajar untuk konsisten, so saya yang kena dulu buat konsisten. Kan, saya dulu yang kena buat konsisten. So alhamdulillah, bila awak punya cikgu pun konsisten, awak konsisten juga. Okay. So don't worry. Okay, jom. So kita masuk 5 keperluan manusia. Baru nak masuk kita punya tajuk sebenarnya, guys. So boleh ke kita guna ayat emosi ni time terus intro customer? Yang mana ayat emosi? Yang mana? So far semua ayat kita ayat emosi. Cuma kalau intro tu terus bagi nombor account, janganlah.
Janganlah terus bagi nombor account. Nanti insyaAllah bagi nombor account, script closing, kita akan buat kelas. So korang join je. Ini banyak lagi lah saya nak share. Serius saya cakap, banyak lagi saya nak share. Okay, tajuk-tajuk ni lah tajuk-tajuk kecil je. Sebab tu saya pun tak ajar benda ni kat kelas berbayar saya. Kan, so kelas berbayar tu lebih pada bahagian-bahagian teknikal. So kita settlekan yang penting-penting dulu. So ini adalah yang nice to know. So bila awak tahu lebih, alhamdulillah. Maksudnya dia akan mudahkan awak buat closing. Okay, alright, jom kita masuk 5 keperluan manusia. 5 keperluan manusia business edisi. Terbalik. Edisi business. Maksudnya customer lah ya. Sebab manusia ni, kalau saya bawa tajuk manusia saja, dia terlalu besar. Okay, so kita bawa kepada edisi manusia. Alright, so semua dah ready? So ini adalah benda baru. So far nak tanya, siapa ada dapat gambaran tak apa maksud 5 keperluan manusia ni, edisi bisnes? Sebenarnya apa yang manusia nak dalam hidup dia? Daripada banyak-banyak benda yang kita nak, kita belajar tentang hierarki, hierarki Maslow kan. So ini adalah 5 keperluan manusia yang saya belajar dan saya rasa sangat related dengan kita punya bisnes kita sekarang. So menggunakan elemen keperluan human needs ini dalam offer yang kita nak bagi, insya-Allah offer kita akan jadi sangat meleleh. Offer kita akan jadi sangat meleleh. Boleh Alright, good. Bila beli sesuatu dia nak keuntungan pada dia. Setuju Nabiha? Setuju? So kadang-kadang tak semua orang, dia sebenarnya dia ada 5 perkara yang kalau you boleh masukkan 5-5 lagi, memang senang lah, memang orang akan ambil you punya produk. Tapi kalau dapat 3 pun bagus juga. Kan, customer nak free gift. Saya tahu kehendak dan keperluan saja. Needs and want. Faham? Nilam Sari, terima kasih. Sugar Go. Hai sir, hai sis Wani, apa khabar? Alright, so cuba korang semua kan, anda semua boleh tak share dengan saya satu saja apa yang kita nak. So dalam bisnes, cuba korang share dengan saya satu benda je. Apa yang awak nak dalam bisnes awak? Satu je. Komen satu je. Kan, apa yang awak nak dalam bisnes? Cuba share dengan saya. Cuba share dengan saya. Manusia suka penghargaan. Setuju. Betul. Nak bantu pengguna, nak respect customer, nak untung, nak berjaya, impian, nak berkat, nak bantu orang lain, auto consumer, nak bantu pengguna, nak grow business, nak bantu keluarga, nak berjaya. Untuk pengguna, sales meningkat, nak berkuat dan customer. Alright. So sebenarnya kita tak apa yang kita nak.
Dah dengar suara saya belum? Patutlah. Minta maaf le. Sabarlah. Kadang-kadang kan Bro Safwan ada juga isu-isu macam ni kan. Kadang-kadang apa yang terjadi sebenarnya dalam hidup ni? Kan nasib baiklah keperluan manusia ni kita benda-benda macam tu lah. So nampak tak? Keperluan manusia adalah untuk hari ni kan awak nak satu apa? So kita nak masuk poin yang pertama iaitu kepastian. Certainty. Nampak tak? So awak nak kepastian untuk berdengar dengan elok. So nampak? So itu semua adalah ujian tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ujian. Dengar dah terbaik. Terima kasih. Minta maaf lah ya, minta maaf. Tak sengaja. Nampak tak? Certainty, kepastian. Kita ni dalam hidup kita nak kepastian. So korang kalau join kelas, korang nak kepastian boleh dengar suara saya dengan jelas. Setuju? Nampak tak? Itu gimmick ke? Itu semua dah diperhitungkan dengan jelas. So nampak tak saya berlakon? Power kan? So kepastian itu adalah satu benda yang manusia nak. So contoh kita nak beli makanan, kita kalau boleh nak pasti makanan tu sedap dulu, baru kita akan buat keputusan. Kita nak join business, kita nak kepastian business itu boleh bantu kita upgrade kita punya value dalam hidup kita. Itu adalah kepastian. Faham? So kepastian. So contoh kalau kita nak join business kan, kita nak join business. So kepastian macam mana? Kepastian buat duit. Kita ada roadmap yang jelas. So ini adalah kepastian. Iyalah tu. So nampak tak? Sebab tu kadang-kadang nak belajar ni dia kena drama sikit. Dia ada kena drama sikit baru macam apa jadi? So nampak? Itu adalah kepastian. So kita ni kalau nak belajar kena pasti dengan siapa kita belajar. Ilmu itu boleh tak selesaikan masalah kita. Faham tak? So itu adalah kepastian. So kalau untuk produk ataupun servis, kita nak kepastian produk ni selesaikan tak masalah kita. Kan, selesaikan tak masalah kita. Mestilah kita nak produk yang selesaikan masalah kita, betul tak? So itulah kepastian. Certainty. Okay, so semua dah take note. So belajar something dengan kita punya aktiviti tadi. So faham kan? So kepastian adalah benda asas yang pertama manusia kita nak. Kita sebagai manusia nak. So kita join kelas Sedharma. Okay, kita nak pastikan kita belajar tentang closing. Kita join kelas Bro Safwan. Kita nak pastikan hari ni alhamdulillah kita akan dapat satu motivasi pagi. Kita join Una punya live, insya-Allah kita akan dapat ilmu-ilmu tentang suami isteri yang kita boleh apply terus. So itu adalah kepastian. Kita beli bekong kat niche ni, kita nak satu kepastian, betul tak? At least lah posture badan kita tu boleh lurus. Posture tu boleh cantik balik. Boleh firm balik. Kalau nak naikkan aset itu adalah hasil, tapi yang penting ada rasa tak? Itu pastinya. Okay, faham Itu adalah kepastian. So orang nak pasti. So manusia ni kalau dia tak pasti, dia takkan belilah. Faham? Yang kedua, cuba bayangkan kan, semua dalam hidup kita ni pasti. Maksudnya sama je setiap hari. Kan apa jadi? Kan kita akan jadi bosan. So apa yang kita nak dalam hidup ni, manusia ni kan kadang bila kita dapat asyik confirm, lala kita tahu dah, okay nanti besok ada kelas Sedharma. Okay besok pagi ada Bro Safwan. Tak apa, kalau tak jumpa dia boleh cari kat sini. So kita dah pasti. So bila kita dah pasti, benda tu akan jadi satu benda yang akan membosankan kita. Kan? So bila bosan, kita dah tak ada rasa feel of excitement. Tak rasa teruja lagi dah. Sebab tu manusia masih perlukan satu kepastian, satu lagi lah uncertainty. Uncertainty maksudnya apa? Surprise. Manusia suka pada surprise. Sebab tu orang suka gila dengan free gift. Sebab tu anak team tiba-tiba dia cakap kan, hari ni kita masuk dalam group WhatsApp, okay guys, siapa hari ni repeat order at least 3 item, saya akan bagi KFC.
Ramai tak orang grab cake? Ramai tak orang akan restock 3 item tu? Ramai gila. Ramai. Sebab apa? Sebab tak macam biasa. Hari Isnin tak ada, hari Selasa ada, tiba-tiba Rabu masuk-masuk. Okay, siapa capai 10 set hari ni, kita akan bagi hadiah. Boom. Tap. Baru perasan, baru tahu, oh tak tu ada. Kau tidak, bila tak ada benda-benda macam ni, tak ada games, kita akan jadi bosan. Sebab apa? Hari-hari buat yang sama je. So ini adalah keperluan manusia. So faham So uncertainty. So buatlah game. Kan, buat challenge. And buat games. Dalam business ni Sofian, it's all about game. Game tu campaign. So campaign tu 24 jam je, jangan lama-lama. Betul tak? Dan kalau boleh esok pula ataupun minggu depan, jangan asyik rabu lagi. Nanti bila dah rabu tu dah jadi certainty. Jadi kepastian. So bila jadi pasti, ada orang nak tak? Tak ada orang nak. Kan, benda tu dah jadi biasa. So kita kena sentiasa create satu surprise. Kan, element. So contoh free gift. Kan, free gift untuk customer baru lain. Okay, free gift untuk repeat order lain. Barulah orang teruja. Barulah orang teruja. Sebab apa? Sebab ada surprise. Cuba share dengan saya kat sini. Cuba komen banyak-banyak. Okay? Dan siapa-siapa yang belum share, tolong share sekarang. Siapa suka surprise? Siapa suka surprise? Saya suka surprise. Saya suka surprise. Dan kadang-kadang walaupun saya tahu saya akan kena surprise, tapi saya akan play with the flow. Kan? Acah-acah terkejut. Gitu. Sebab kita suka surprise kan? So manusia suka surprise. Dan Alhamdulillah. So tak ada siapa tak suka surprise. Betul? Mungkin adalah orang yang tak suka surprise. Tapi kalau kita buat surprise, Alhamdulillah, dia akan teruja. Dia akan buat dia macam, baiknya. So itu. Faham So certainty, uncertainty, dua benda keperluan manusia ni. Faham? So create lah your own uncertainty tu pada you punya business. Sebab tu business ni, kalau free gift kan, biasanya kita buat 2 minggu je. Faham? 2 minggu. So contoh 2 minggu yang pertama, minggu 2, okay, hadiahnya ini. Okay, minggu ketiga dan keempat, okay, hadiahnya ini. So customer akan lebih teruja tau. Macam, apa hadiah bulan ketiga, minggu ketiga, minggu keempat. Apa dia ada rasa surprise, dia ada rasa misteri. Faham tak? So itu yang menyebabkan, Allah bestnya. Padahal dia baru beli tu. Kan? Padahal padahal baru beli. Tapi disebabkan tiba surprise kita nak bagi, dia rasa macam, wow. So walaupun dia tak beli untuk dia sendiri, dia beli untuk orang lain. Dapat sesuatu? Faham? Okay? So itulah uncertainty. Manusia ni suka benda-benda yang tidak pasti. Sebab tu kita suka cuba bisnes baru. Kita suka try orang baru. Kita suka medium baru. Kita suka channel baru. Kita pergi keluar. Kita suka experience. Itu adalah uncertainty. Kita cuba suka makanan baru. Kita pergi kedai baru. So itulah uncertainty. Kita tak pasti lagi. Sedap ke tak sedap. Kalau tak sedap, ya sudah. Tak payah repeat lagi. Faham? Kita sendiri suka. Apa lagi customer. So buatlah customer tu rasa teruja. Apa lagi lah Kak Nish nak bagi ni. Apa lagi Kak Nish nak bagi ni. Kan? Faham Kenapa try orang baru? Try orang baru lah. Kan? Try. Kenapa gelak saja? Kan? Selagi kita ni tak ada cincin kat tangan ataupun belum akad nikah, kau try je lah orang baru. Hidup ni cuma sekali, dek. Okay? So jangan hanya sekadar satu orang saja. Faham So insyaAllah try. Kawan dengan ramai orang. Kan? Kawan. Nanti insyaAllah lah, the best orang tu akan datang. Okay? Lagipun korang kan kebanyakannya kan memang independent. Kan? Memang boleh pandai cari duit. So don't worry lah. Kan? Kejar impian you masing-masing. Bahagikan mak ayah dulu. Nanti kalau orang yang betul-betul nak datang, dia datang. Okay? So sekarang, buat kerja kita. Capai target. Beli kereta kita nak. Beli rumah yang kita nak. Beli beg yang kita nak. So don't worry. Nanti orang yang dah betul tu dah sampai, jadilah pasangan yang terbaik. Jadilah ibu yang terbaik. So kadang-kadang saya faham apabila kita dah decide untuk move another level, next level, banyak pergorbanan yang kita nak kena buat. Banyak. Ada orang suka main game. So bila dah berkahwin, kena let go main game dia. So yang tengah sekarang ni, so masing-masing dia ada kemanisan dia masing-masing.
Kan ada yang manis sebelum kahwin, ada yang manis selepas kahwin. Faham tak? So tak kisahlah di mana pun manis yang you berada tu, nikmati manis tu betul-betul. Sebab apa? Waktu itu mungkin sekarang kalau you tak dapat jodoh lagi, sebab Allah nak you have fun dengan hidup you sekarang, buat betul-betul. Sebab nanti bila you dah berumah tangga, mungkin awak dah tak boleh buat apa yang awak suka dah. Kan? So awak punya kepentingan dah pada orang lain. Betul? So siapa-siapa yang dah berkahwin ni pula, awak dah tak boleh nak bandingkan awak dengan yang single-single lagi. Awak dah pegang satu tanggungjawab. Awak dah kena let go apa yang awak suka. Tapi mungkin apa yang awak suka tu waktu tu. Tapi waktu ini adalah waktu yang inilah yang awak suka. Dengan family, dengan anak-anak, dengan waktu yang sekarang ni. Faham So nikmatilah manis you. Tak kisahlah manis you sebelum kahwin ke sebelah kahwin. Atau yang dah kahwin, waktu tak berjaya dalam perkahwinan, have fun. Tak apa. Setiap seorang ni, saya dengan 241 orang ni masing-masing ada cabaran dia masing-masing. Masing-masing ada dia punya dugaan masing-masing. So adakah saya nak serabut? Tak payah serabut lah. Dan ujian itu sudah pasti. Okay? Blue tick itu sudah pasti. Rejection itu sudah pasti. Dan kenapa kita stres? Sebab kita tak ada ilmu. Bayangkanlah kalau kita ni disuruh masak oleh mak mertua dan kita tak reti masak. Stres tak? Tolong! Begitu. Sebab apa? Sebab tak reti masak. Tapi kalau you reti masak, tutup mata pun. Mak hari ni nak makan apa? Nak cukup ke makan nasi goreng ke nak yang lain-lain? Sebab kita ada ilmu. Faham tak? So carilah ilmu tu. Belajar. Dan belajar ni dia tak boleh sekali. Dia kena banyak kali. Okay? Alhamdulillah. Alright. So yang ketiga. Kita sambung. So bila kita benda yang certain kita dah ada, uncertainty dah ada, okay? InsyaAllah yang ketiga ni apa? So yang ketiga ni adalah apa yang manusia nak adalah connection dan love. Connection dan love. Dan inilah yang kita belajar yang saya duk sebut-sebut tadi. Apa pun yang kita buat dalam bisnes, apa pun yang kita buat dalam hidupan itu, kita nak ada rasa self of belonging. Kita nak rasa diperlukan. Betul tak? Kita nak rasa diperlukan dalam tim tersebut. Sebab tu kadang-kadang kita sanggup lah spend masa kita. So connection dan love ini memang bagus kita luahkan untuk manusia. Tetapi you kena faham manusia itu sifatnya lemah. Manusia sifatnya lemah. Berbolak-balik, kadang okey, kadang tak okey. Connection bukannya connection. Connection bukannya connection. Connection bukannya connection. Sekejap, saya sedang mencari apa perbezaan dia. N1, N2. Okey, saya faham. Terima kasih Cikgu Syaril. Minta maaf Sekejap. Tengok balik nota. Betul lah aku eja. Kau ajak Ish. Tak apa lah macam ni. Kan? Oh, sebutan. Oh. Faham. Aku ingat ejaan. Okay. Alright. So nampak tak? Connection antara saya dengan Cikgu Syaril. Nampak tak? Sebab tu manusia ni dia nak sentiasa rasa diperlukan. Itu semua adalah proses dan praktikal nak belajar. Kan? Proses dan praktikal nak belajar. So connection dan love. Walaupun kita hanya kawan, saya tak pernah jumpa Cikgu Syaril lagi. Kan? Saya tak pernah jumpa Cikgu Syaril lagi, tak pernah jumpa depan-depan, tapi alhamdulillah lah kita jumpa secara Zoom kan. Tapi daripada Zoom itu alhamdulillah lah kita dah create satu connection yang bagi saya, walaupun kita tak kenal tapi saya boleh do anything untuk dia dan dia pun insyaAllah akan do anything untuk saya. So insyaAllah. Faham So sama juga dengan customer ni tuan-tuan. Customer ni kadang-kadang kenapa customer tu tak pernah respon ataupun customer tak pernah share dia punya testimoni. Okay, share testimoni ataupun share dia punya feedback. Okay, share dia punya feedback.
Okay. So bila share feedback itu, kan, kenapa customer tu sampai tak pernah, contohlah dia suka produk kita, dia percaya dengan produk kita, tetapi dia tidak share. So kenapa dia tidak share? Sebab dia belum sampai tahap iaitu love lagi. Dan ingat tak, hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu ke Khamis? Hari ni hari Rabu. Hari bila saya share 5 tangga kepercayaan tu kan? Waktu saya lupa lah, ada 5 tangga kepercayaan. Saya share 5 tangga kepercayaan, dan tangga kepercayaan paling atas adalah love. So kalau customer itu tidak pernah share testimoni dia ataupun share feedback dia kat social media, okay, itu adalah kerana dia belum sampai tahap love. Dia baru sampai tahap reward dan duty. So siapa yang ingat apa yang saya ajar ni, 5 tanda kepercayaan, 5 tangga kepercayaan, dia belum sampai tahap love lagi. Tapi sebenarnya manusia sangat memerlukan connection dan love. Connection. Kalau nak buat macam mana? Wonjo. Kan? Connection. Faham So silaturahim. Sebab tu itulah kepentingan dia. Silaturahim. Silaturahim. Tuan-tuan dan puan-puan, contohlah hari ni 247 orang. Saya tak pernah kenal, tak pernah jumpa. Kan? Tak pernah kenal, tak pernah jumpa. Tetapi you rasa macam belajar banyak sangat dengan saya. Kan, kita rasa macam satu sekolah ataupun satu geng, satu jemaah. So awak boleh share live saya ni, kenapa tak? Sebab alhamdulillah sampai satu tahap awak memang suka dengan apa yang saya sampaikan, dan awak boleh terima apa yang saya sampaikan, dan awak rasa kalau orang lain tak dapat, you akan rasa rugi. So itu, faham Itu ada level yang ketiga. Customer message bagi testimoni kira dah dapat love ke se? Bagi saya, kalau dia dah bagi testimoni dan dia tulis panjang, itu adalah dah mula ada love. Tapi kalau dia repeat order, dia share balik testimoni dia tanpa kita suruh di social media, itu adalah 3000 love. I love you 3000. Kalau dia share feedback, itu hanya love saja dan connection. Tapi kalau dia share kat social media dia, itu adalah 3000 love. Itu memang in-game punya love lah, InsyaAllah. Faham Alright. So yang pertama, certainty. Yang kedua, uncertainty. Yang ketiga adalah connection dan love. Faham ke faham ni? So kita dah share 3 benda. Okay, kita dah share 3 benda, and apa yang manusia nak. Dan kalau you boleh complete ataupun masukkan 3 elemen ni, ataupun makin banyak elemen yang you ada, lagi elok. Makin banyak elemen you ada, lagi elok. Sebab apa? Dah lah pasti berkesan. Contohlah, kita jual kita punya Chocoja. Kita pastikan memang coklat itu adalah coklat yang pernah dia rasa dulu. Coklat yang sama, coklat premium yang dia pernah rasa dulu, pasti. Yang kedua, apa yang dia dapat itu sebenarnya, setiap suapan itu ada rahsia dia. Suapan yang pertama ada rasa ni, ada rasa pam. Suapan kedua ada piu piu piu. Suapan ketiga ada wow. Suapan ketiga cair di tangan. So itu kan uncertainty. Betul? So yang ketiga ni pula connection kita dengan customer. Punyalah kita jaga customer tu. Walaupun customer tu hanya beli 1 je, tapi kita jaga dia macam dia beli 10. Ya Allah, Kak, akak dah makan belum biskut ataupun cookies yang akak beli hari tu? Dah dapat belum? Dah. Kan sebelum akak makan tu, akak dah terbalikkan tak? Tu kan, tapi masa akak terbalikkan tu, penutup jangan buka sekali, Kak. Jangan. Kan akak pastikan akak tutup dulu, akak terbalikkan. So kalau akak dah buka, akak terbalikkan, nanti saya kena send akak satu lagi. Akak kena repeat sebab dah habis. So itu. Faham So kalau you nak best lagi, you nak wow lagi, so insyaAllah customer akan membeli dengan kerana sebab apa? Yang keempat. Okay, yang keempat. Semua dah catat ke? Okey ke sekarang so far? Masih follow dengan baik? Masih So yang pertama, kepastian. Yang kedua, uncertainty and surprise. Dan yang ketiga, connection dan love. Dan yang keempat. Yang keempat. Dah catat Alhamdulillah, terima kasih. Jangan buka Kak, nanti akak terbalik tengok semua jatuh. Tahu tak apa. Okey, yang keempat. So apa poin yang keempat dalam keperluan manusia ni adalah, tuan-tuan dan puan, yang keempat, contribution. Contribution.
So manusia ni, tuan-tuan dan puan, apabila kita ada elemen-elemen untuk dikontribute, contoh kan, setiap pembelian 5 balang ataupun 5 bekas. Okey, 5 bekas. RM2 akan disedekahkan. Ayat dia. Disedekahkan kepada Badan Kebajikan Pandemik. Contribution tu apa? Contribution ni lah sumbangan. Dia membeli kita punya barang, tapi sambil-sambil itu dia memberi sumbangan. So itu adalah satu push factor yang buat dia rasa tak apalah, aku beli je lah dulu sekarang. Tak pakai ke tak pakai, tak apa. Yang penting kita beli dulu. Kenapa? Sebab kita memberi sumbangan pada orang lain. So kalau yang level 1, yang paling atas, dia nak kepastian. So orang nak pasti makanan kita ni sedap ke tidak. Okay, so kalau sedap, okay dia beli. So you letak surprise dalam apa yang punya offer tu, ada surprise punya elemen. Okay, so you tambah pula you punya service, connection you, love you terhadap customer tu sangat tinggi dan bagus dan orang suka. Dan bayangkan dia beli coklat itu, dia boleh menyumbang pula pada orang. Apakah lagi alasan yang tak buat dia untuk membeli dengan kita? Tak ada. Faham tak maksud saya? So contribution kan. Contoh contribution setiap pembelian ini RM1 kita akan sedekahkan kepada Gaza kan, ataupun Palestin. So macam tu. Okay. Bila baca kebajikan pandemik, hari-hari dapat BM minta bantuan, doakan bisnes Mekna laku. Amin, Mekna, amin, insyaAllah. Tapi faham So lagi-lagi waktu-waktu macam ni, sebab contribution ni memang ramai orang nak support, cuma akan ramai yang ambil kesempatan. Sebab tu kenapa ramai orang beli dengan kita? Sebab dia ada rasa needs yang keempat, iaitu contribution. So needs yang keempat adalah contribution. Orang ramai ambil kesempatan. So kalau boleh jadilah orang-orang yang telus, yang memang jujur lah dengan apa yang kita cakapkan itu. Kalau memang kita kata RM1 daripada setiap pembelian balang kita ni, kita akan hantar. Ya, kita hantar. Dan kalau boleh sumbangan yang kita bagi tu ada record lah kan. Maksudnya at least lah sumbangan itu kita just bagi tahu kita hantar ke mana. Sebab apa? Sebab itu adalah amanah. So kalau kita punya sumbangan, ya tak perlu tunjuk. Tapi kalau sumbangan ini adalah daripada orang-orang yang dah membeli dengan kita, kita tak perlu tunjukkan di social media. As simple as awak tunjukkan balik, okay puan, Alhamdulillah, so puan hari tu dah beli dengan saya 6 balang. So RM6 yang puan dah sumbangkan ini dah masuk ke tempat ini ya. Alhamdulillah. Dah. Cerita. Yang penting kena tunjuk. Tunjuk pada yang beli je lah. Kan, tak payahlah nak kena buat video tunjuk kat social media, lepas tu kena buat iklan. Tak payahlah sampai tahap macam tu. As simple as awak tunjuk pada yang dah memberi tu, yang owner tu. Okay? Faham tak? So insyaAllah. Sebab tu kadang-kadang contribution ni memang ramai orang buat. Tetapi yang telus tu tak ramai. Contohlah, sekarang kan ramai orang ambil donation tu lah. Bantuan, derma. Dorang kalau ikut peraturan boleh dapat ataupun boleh claim almost 30% untuk service charge. Malah lebih. Memang boleh ambil 30% service charge. Bayangkanlah kan, dia collect dapat 1 juta. Service charge saja untuk orang yang nak ambil ataupun yang tolong collectkan bantuan tersebut, 30%, 1 juta dah buat apa? 300,000. Banyak kot. 300,000. So siapa yang tak buat? Sebab tu kadang-kadang benda-benda macam ni kita kalau boleh buat, Alhamdulillah. Tapi kena jaga. Sebab duit-duit yang kita dapat ni semua ada tanggungjawab tau. Sebab tu kenapa saya share contribution yang keempat. Ini antara level-level yang tertinggi. Kalau you ada elemen ni, memang orang akan belilah package kita. Pasti. Sebab waktu-waktu macam ni. So tapi bila conversion rate-nya tinggi, tanggungjawabnya juga tinggi. Faham?
So janganlah asyik semua benda kita nak buat contribution tapi kita tak tahu nak salurkan ke mana. So hati-hati. Faham So amanah, tanggungjawab ni bila makin besar, makin banyak, insya-Allah rezeki kita pun makin murah. Itu yang saya percayalah. Sebab tu kadang-kadang kenapa para ibu-ibu, isteri-isteri ni ada je cara dia untuk dapatkan apa yang dia nak. Sebab apa? Memang Allah dah cakap ataupun Allah ada sebut, memang makin banyak tanggungjawab kan. So insya-Allah lah murahlah rezeki kita tu. Ketika kita tengok kan pantang larang perempuan ni kan banyak kan. Tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, tak boleh buat itu. Susah lah. Kita rasa macam kita ni sebagai perempuan ni terkongkong ataupun banyak sangat pantang larang. Tapi you kena tahu apa saja yang you buat ni semua adalah lubuk-lubuk pahala. Kan? You say hi pada suami dapat pahala, you layan suami bagi air dapat pahala, you buat urusan rumah tanggungjawab kita kat rumah dapat pahala, you timba ilmu dapat pahala. Kan, zikir dapat pahala. Banyak. Lagi-lagi contoh yang bersalin. Kan? Yang bersalin tu, itu kalau meninggal, mati syahid. Laki tak dapat. Kan? Laki tak dapat. So, banyak sangatlah kelebihan yang dua-dua. Yang lelaki pun ada, yang perempuan pun ada. So, jangan rasa macam perempuan ni macam, susah lah. Kan? Dia susah kalau kita pandang dunia ini adalah satu tempat macam kita nak macam apa kita terlalu terbawa-bawa analogi barat. So saya pernah belajar di mana dunia ini adalah penjara untuk orang-orang yang beriman. So kita yang aim kita tu adalah yang di sana tu, yang di akhirat sana tu. So it's okay lah yang sekarang ni kita rasa macam semua tak boleh. Buat apa pun tak boleh, nak pergi mana pun tak boleh. Tak apa. Lagipun sekarang kan tengah pandemik kan. So nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Duduk rumah. Okay, yang last. Yang last, point yang terakhir. InsyaAllah. So yang pertama saya ulang sekali lagi. Yang pertama, certainty. Yang kedua, uncertainty. Kan, surprise. Yang ketiga, connection dan love. Yang keempat adalah contribution. Dan yang kelima. Tolong catat yang kelima dan yang paling penting. Yang kelima adalah manusia ni dia nak apa tahu. Kalau dia nak beli barang kita tu, dia pastilah dia nak satu benda iaitu growth. Dia nak lebih baik daripada semalam. Lebih baik daripada semalam. Manusia ni walaupun dia makan kita punya cokoja, kan, dia mestilah nak ada rasa growth. Maksudnya growth tu, alhamdulillah lah, akhirnya aku dapat juga rasa coklat yang sebetul-betulnya coklat. Kan, kalau sebelum ni aku rasa coklat tu macam kurang je, macam tak tahulah macam betul ke ni coklat. Tapi sejak saya amalkan, saya beli coklat ni, alhamdulillah, coklat ni buat saya rasa macam inilah rasa coklat yang sebenar. Itu kalau produk. Kan, kalau kita jual skincare, alhamdulillah mukanya makin lama makin okey. Mukanya dah tidak lagi breakout, mukanya tidak lagi jerawat. Kalau ada parut, dulu parutnya hitam, sekarang dah parutnya dah mula merah. Merah tu maksudnya kulit tu dah mula hidup balik, dah mula aktif balik, tinggal nak sembuh saja, nak buang balik yang toksin-toksin yang ada dalam tu, betul. So kalau growth dari segi bisnes pula, kalau tahun lepas tak pernah ada simpanan, tahun ni ada simpanan. Itu yang orang nak. Faham So itulah 5 benda yang kita kena ada, untuk bagaimana nak buatkan kita punya offer itu jadi lebih manis. So yang pertama, certainty. Orang nak kepastian dalam membeli barang kita. Orang nak satu benda yang meyakinkan apa yang awak boleh offer. So kalau awak berani cakap macam tu, saya nak. Itu adalah kepastian. Faham tak? Yang kedua adalah elemen surprise. Elemen surprise ini adalah lebih kepada hadiah, free gift. Kan? Free gift dan macam-macam lah. So benda-benda yang tak expected, dapat, tiba-tiba dapat. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah connection dan love. Dan connection dan love ini adalah lebih pada silaturahim, after service kita, bagaimana kita menjaga customer kita, CRM, customer retention management, itu dalam konteks bisnes. Dan yang keempat adalah contribution. Mungkin setiap sales yang kita dapat 1% ataupun setiap RM1
setiap sale lah kan, daripada setiap satu kotak yang kita jual RM1 itu kita akan sumbangkan. So itulah contribution. Okay. Dan yang kelima adalah growth. Growth ini mindsetnya as simple as lebih baik daripada yang semalam. Okay. So siapa-siapa yang belum screenshot dulu, so itu saya nak ulang balik, bukan ulang balik lah, saya just nak review balik, korang boleh screenshot. So inilah 5 keperluan manusia edisi bisnes. So siapa nanti nak buat video TikTok, silakan. Korang dah dapat 5 idea lah, 5 point nak buat konten TikTok. Settle. Boleh? Terima kasih Tasnim. Okay, so ini adalah certainty, kepastian. 3, 2, 1. Okay, so ini adalah uncertainty pula. Okay, uncertainty maksudnya surprise. Okay, kita boleh buat challenge. Okay, kita boleh buat challenge, kita boleh buat games, kita boleh buat campaign, special campaign. So itu adalah surprise. Lepas tu yang ketiga ini adalah connection dan love. Dan bagi kalau untuk orang kita ni lebih pada silaturahim lah. Pakai OBS ke stream ni? Ya betul. Pakai OBS. Alright, so love ni kenapa love tu penting? Sebab love adalah tangga kepercayaan paling tinggi. Okay, tangga kepercayaan paling tinggi. Selepas yang paling kecil adalah force, fear, reward, duty dan love. Itu kalau tangga kepercayaan. Okay, yang keempat adalah contribution. Orang suka apabila dia pun terlibat dalam benda-benda baik, CSR. Dan yang last but not least adalah growth. Orang nak jadi lebih baik daripada yang semalam. So far semua okay ke? Alhamdulillah. So siapa yang baru join, jangan lupa tolong follow saya, tolong share pada kawan-kawan. Okay, so nanti insyaAllah lah makin lama makin ramai yang join. Dan impian saya, doa saya adalah one day, mungkin cepat mungkin lambat, kita akan nampak 1,200 ataupun 1K. Okay, 1K di bahagian views ni yang join kita setiap hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, so terima kasih pada semua orang yang ada hari ni. So kalau ada team, tolong share live ini pada team. Dan ajak diorang masuk dalam grup Telegram, jangan lupa. Okay, ajak diorang dalam grup Telegram supaya tidak tertinggal lah apa-apa pun saya punya kelas. Okay, dan dalam itu ada kelas TikTok pun ada, kelas closing pun ada, mana-mana pun boleh. So join saja insyaAllah. Awal juga habis kan? Awal juga habis. Habis awal 12.50 dah. 12.50 dah. Mana ada habis awal? Kita start pukul 11.30. Amin. Terima kasih Hero. Amin. Doakan saya. Sebab kalau game mungkin boleh cepat lah naik sampai 1,200 kan. Tapi kalau nak belajar ni memang memerlukan konsisten lah. Kan. Jumaat hari tu paling awal habis 12.30. Sir, esok ada lagi ke? Ada cubit comel. Besok ada. Kita setiap hari. Don't worry. Setiap hari 11.30 ataupun saya akan start live pukul 11.15. Kita layan lagu dulu. 11.30 kita start. Habis 12.30 paling cepat. Paling lambat pukul 1. Paling lambat pukul 1. Sir, nombor 5 please. Boleh. Nombor 5 ni growth je. Nombor 5 growth. Susah sir, tapi asal kita tekad percaya langgar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Don't worry. So sir, tengok atas lagi ada ke? Boleh. Atas lagi atas lagi. So, atas lagi ni kalau awak main screenshot je, awak tak faham. Tapi biarlah. Alhamdulillah, Allah bagi masa kuarantin ni dapat tembak ilmu. Terima kasih Nilam Sari. Good. Sir, saya hari-hari masuk kelas sambil masak. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau kelas sebelum ni macam mana nak dengar? Kelas sebelum ni nanti pergi kat Telegram. Saya akan upload kat YouTube. Saya akan upload kat YouTube. Don't worry. Ada. Nak daycare dah 10 orang positif. Kesian budak-budak. Ya ke? Alhamdulillah. Saya pun sempat juga kena kontak rapat. So 10 hari, 12 hari saya pakai gelang. So siapa yang join saya waktu 1 Jun tu kan, memang saya nampaklah pakai gelang. Link Telegram mana nak dapat host? Link Telegram pergi kat bio, memang ada kat situ. Bio kat link tu. Itu link Telegram. So ada YouTube, padu. Mestilah ada YouTube. Sayanglah kalau kita dah buat live, tak live tu hanya sekadar live tu upload lah. So saya tak perlu
edit video asing. So nampak tak? Saya buat video kat TikTok. Video TikTok tu saya upload kat IG, upload kat FB. So kalau saya buat live kat TikTok, video tu pun saya save guna ABS, lepas tu saya upload di YouTube. Settle. Okay. So ini adalah apabila kalau customer tu kata tunggu gaji juga, nak kena buat apa, set appointment terus. Waktu ini adalah ayat dia. So bukan biasa-biasa. Tak adalah, saya orang biasa je. Orang biasa yang konsisten, bukan konsisten lah, maksudnya suka sale. Saya suka sale. Nak kata saya suka mengajar, alhamdulillah. Tapi saya tak anggap benda ni mengajar. Saya anggap benda ni adalah sharing. Saya berkongsi apa yang saya tahu pada you guys hari ni. So semoga mungkin dapat manfaat baru lah. So saya adalah orang yang suka sale. Saya suka sale. Itu je. Nak kata saya terror business, tidak. Saya suka sale. Tapi alhamdulillah lah kan. Suka-suka pun ada hasil. Saya tak adalah macam selekeh sangat saya punya sale. Siapa yang tahu saya punya sale, tahulah. Dah settle masak baru boleh menaik. Terima kasih Atika. Atika ni pun viral kemarin ni. Alhamdulillah. Okay, so ada apa-apa soalan tak nak tanya sebelum kita habiskan sesi kita hari ni? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Terima kasih semua. Coach Iman tak cukup join kelas malam dengan Bogor Sarin, dah join lagi. Terima kasih Anis. So pada Zulaila, terima kasih. So siapa-siapa kalau nak saya nak ucapkan terima kasih pada semua orang yang ada hari ni. Izzat, Syafiqah, Hero, okay, Atika, Afifah, Emma, Ayu. Lah baru tahu kita boleh tekan screenshot love. Send, boleh tekan screen dan bagi love. Boleh? So bagi love boleh, nak bagi hadiah boleh. It's okay. Saya okay je. Dan mungkin hadiah tuan-tuan perempuan yang bagi tu, gift yang tuan-tuan bagi, kita akan kumpul. Tengoklah, mungkin nak beli barang. Saya so far tak ada nak beli barang. So hadiah tu nak buat apa? Mungkin kita akan bagi balik pada anda semua lah, InsyaAllah. Kan? Mungkin kita akan bagi balik pada anda. So far saya dah kumpul berapa? $25, $26. Saya bagi hati saya untuk terima kasih Tuan Sobri. Tak sabar nak kelas TikTok Julai ni terbaik lah. So by the way, cerita pasal kelas TikTok, kita dah buka kelas TikTok untuk Ogos untuk Ogos. So bila Ogos ni tuan-tuan perempuan, jangan tunggu Ogos baru nak daftar. Sebab apa? Untuk kelas Julai ini 20 hari sebelum kelas dah habis dah. 20 hari sebelum kelas dah habis. So insyaAllah lah. So siapa-siapa yang belum daftar untuk bulan Ogos, tolong daftar. Sebab orang yang join kelas silver saja boleh upgrade kepada advance. Yang boleh upgrade kepada advance. So kalau awak terlepas kelas silver, nak pergi advance memang tak boleh. Itu satu. Dan kalau terlepas bulan Ogos, nak kena tukar September. Allahuakbar. Lama lagi. Lambat lagi. Jangan. Okay. Nanti dah habis, jangan cakap saya tak ingatkan. Terima kasih. Kelas berapa RM, sir? Kelas hanya RM54 saja. RM54 saja. So nak dapatkan link berada di Telegram. Okay. So jangan lambat-lambat. Buat keputusan cepat. Kalau tak tahulah Ogos tu hidup ke tidak lagi, tak apa, beli je dulu. Saya pun tak tahu saya hidup lagi ke tidak. Kan? So semogalah kita panjang umur, dapat rezeki untuk belajar. So kita gunakan kita punya TikTok ini untuk jalan yang lebih baik lah. Yang ebook tu berapa, sir? Yang ebook tu RM99. You akan dapat 3 ebook dan setiap Ahad ada kelas. Setiap Ahad ada kelas. So kelas yang setiap Ahad itu dia punya vibe dia lebih kurang macam ni, tapi lebih detail lah. Sir, link problem pembayaran selalu problem. Ya ke? Tak apa, nanti PM saya. Sir, memang kena bayar ke admin yang RM1 tu? Itu admin untuk TOEIC Pay. TOEIC Pay. Sebab memang kita kena bayar. Tak apalah, RM1 je. I dah tekan link tapi tak lepas. Tak apa Mira, nanti Mira PM saya. InsyaAllah. Ahad tu biasa kelas pagi atau malam? Ikut suka hati. Biasanya pagi. Link not found katanya. Mira mungkin tengah klik link untuk bulan Julai. Link Julai memang tak ada. Kena pergi link Ogos. So nanti kalau tak jumpa juga, saya akan bagi link baru lah. Maksudnya join kelas TikTok 8 baru dapat masuk advance. Betul. Kalau nak masuk advance lah. Sebab Julai dah penuh.
Geng kelas Ogos. Alhamdulillah. Tak apa, tak apa. Walaupun Ogos tu lambat lagi, saya kan ada setiap hari. Kan? Nanti kalau korang nak tanya tentang TikTok ke, tanya je lah. Yang kalau kelas Ogos itu dia lebih official. So ada cikgu-cikgu yang lebih pakar akan ajar. So sambil-sambil nak tunggu Ogos tu, okay, join kelas setiap hari pukul 11.30 ni, insya-Allah. Boleh Okay, so itu je lah kot. Saya pun tak nak lama-lama. InsyaAllah kejap lagi dah pukul 1. Ramai yang nak kena masak. So don't worry. Esok kita akan jumpa lagi pada waktu yang sama pukul 11.30. Okay, berapa orang Julai nanti sir? Lebih kurang 700 orang. 700 orang. So kita akan buat dalam grup FB lah. Okay, so tak ada apa-apa lagi dah. Yang baik semua datang dari Allah. Yang silap dan salah datang dari saya sendiri. Kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin 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 ya rabbal alamin. So terima kasih semua. Saya Dharma, your favorite clothing specialist. So insya-Allah hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini. Sampai satu masa nanti kita akan berjiran di mana? Komen di bawah. Kita akan berjiran di syurga nanti. Alright. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa esok, okay? Pukul 11.30. Dan kalau ada request nak tajuk apa-apa, masuk dalam grup Telegram dan bagi tahu je. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu